Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So untuk video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda semua cara pengiraan untuk mendapatkan nilai U value, R value dan juga K value bagi satu sistem dinding. So kalau awak tengok dalam video saya yang sebelum ni, saya ada tunjukkan kepada awak semua apa fungsi K value, apa fungsi R value dan apa fungsi U value lah. Okay, so untuk menjawab soalan ni, yang mana soalan ni merupakan soalan yang saya boleh katakan famous lah, akan sentiasa masuk dalam test dan juga final, cuma bentuk dinding saja yang berbeza-beza. Tapi cara pengiraannya very simple dan pengiraannya semua sama. Untuk kita membuat pengiraan untuk mengira U value ni, kita kena ada satu rujukan, yang mana rujukan tu adalah K value table. K value table, yang mana K value table ni dia ada menunjukkan nilai K value bagi setiap material yang kita gunakan dalam sistem dinding tersebut. So awak tak perlu risau, yang mana tak perlu hafal pun, tak perlu ingat, yang mana K value table ni biasanya kita akan bagi masa exam ataupun tengah test. Kita akan bagi sama ada dalam bentuk table ataupun nilai K value tersebut kita dah terus masukkan dalam soalan. So let's go for the first question. So soalan pertama, kalau awak tengok dekat sini, awak ada satu sistem wall system lah. Awak ada satu wall system. So awak ada satu wall system dekat sini. Ini awak punya wall system. Yang mana terdiri daripada 3 lapisan lah. Ini lapisan yang pertama, ini lapisan yang kedua, dan ini lapisan yang ketiga. So setiap lapisan ni dia diperbuat daripada material yang berbeza-beza. So macam mana kita nak kira nilai U value bagi sistem dinding ni? First thing first, awak kena identify apakah material yang digunakan bagi setiap lapisan tersebut. So kalau macam dekat sini, saya ada listkan kat bawah ni, ini adalah material yang digunakan. So nombor 1 ni, ini adalah layer yang pertama, ini layer yang kedua dan layer yang ketiga. So awak ada 3 layer kat sini, pertama, kedua dan ketiga. So apa yang langkah pertama yang perlu awak buat, awak kena sediakan satu table, macam yang saya tunjukkan ni. Untuk pengetahuan awak, dalam test ataupun final, table ni tak disediakan. Dalam soalan hanya bagi gambar, gambar wall dan juga apa material yang digunakan. So table ni awak kena buat sendirilah. So macam mana kita nak buat table? Ini adalah yang pertama, number. Yang kedua adalah surface ataupun layer ataupun material yang digunakan dalam sistem dinding tersebut. And then yang ketiga adalah thickness, ketebalan. And then K value, R value dan U value. Kalau awak nak ingat senang, KRU lah. KRU. So kenapa kita susun macam ni? Kenapa kita susun M kat depan, lepas tu K, lepas tu R, lepas tu U? So ada sebabnya. So untuk memudahkan awak buat pengiraan nanti. So langkah pertama yang perlu awak buat adalah awak kena listkan apakah material yang digunakan dari lapisan yang pertama sehingga lapisan yang ketiga. So kat sini kalau awak perasan, ada outside, ada inside. So maksudnya outside ni di luar rumah awak, inside adalah di bahagian dalam rumah awak. So sekarang kita tulis ataupun listkan apakah material yang digunakan. Baik. So lapisan yang pertama kita gunakan brick. So kotak yang pertama ni awak kosongkan. Awak start dengan kotak yang kedua. So awak tulis kat sini brick. Terusnya glass wool. Yang seterusnya adalah timber, hardwood. So lepas awak dah listkan dia punya material yang digunakan, so sekarang awak identify berapakah ketebalan bagi setiap material yang digunakan. Untuk brick, berapa ketebalannya, boleh tengok kat bawah ni.
sila pastikan unit betul. Kat sini dia letak mm, tapi dalam sini dia minta meter. So awak kena convert mm kepada meter. So untuk brick, tebalnya dalam meter adalah 0.22. Okay. Untuk glass wool 0.08, dan untuk timber wood adalah 0.22 meter. Okay. So apa yang kita perlu letak dekat kolom nombor 1 dan juga kolom nombor 5, maksudnya dekat outside dan juga inside. Okay. Sebenarnya tempat kosong ni adalah outside surface. So awak tulis kat sini outside surface, yang ini adalah inside surface. So outside surface dan inside surface sebenarnya dia berada di bahagian sini, pada permukaan luar dan juga permukaan dalam, yang mana dia juga mempunyai nilai resisten, cuma dia tak ada ketebalan sahaja. So untuk outside surface dan juga inside surface, biasanya kita akan R resistant, RO, R outside dan juga R inside. So untuk outside dan inside dia tak ada thickness, so awak dash. K value pun dia tak ada, awak dash kan. Okay, untuk semua soalan outside surface dan juga inside surface, nilai thickness dia tak ada, K value pun tak ada, sebab R dah ada nilai resistant. Okay, baik. So macam mana kita nak cari nilai K value untuk brick, K value untuk glass wool, K value untuk timber wood? So masa ni lah kita akan gunakan table K value. So sekarang kita pergi kepada brick. Okay, brick. So kalau tengok kepada brick, okay, brick yang mana? So awak cari brick. So brick adalah pada nombor 3. Tapi kat sini ada dua nilai, ada dua brick dry A dan juga common brick wall. So awak nak pilih yang mana? Sebab dalam soalan dia tak ada bagi tahu brick dry ke brick common wall ke, dia tak ada bagi tahu. So kalau macam tu, okay, awak kena pilih nilai K value yang paling rendah. Okay, so awak ambil nilai 0.807. 0.807 dengan 1.154 mana lagi kecil? So 0.807. So awak ambil nilai itu. Okay, kosong tu awak tulis kat sini lah nilai K value untuk brick ni. Okay, 0.807. Okay, so settle untuk brick. So kita sekarang cari nilai K value untuk glass wool pula. Okay, glass wool. So kat mana glass wool? Glass wool mana? Glass wool. Okay, nombor 10. Okay, nombor 10. So berapa nilai K value dia? 0.035. Okay, 0.035. So balik semula kepada awak punya table, awak tulis kat sini 0.035. Seterusnya kita cari untuk timber hardwood. Berapakah nilai K value untuk timber hardwood? Kita tengok balik pada table, kita cari timber. Okay, nombor 22 timber. Tapi kat sini timber ada 3 jenis. Dia ada softwood, dia ada hardwood, dia ada plywood. So dalam soalan dia nak hardwood betul. Okay, dia nak hardwood. So nilainya adalah 0.138. Okay, so balik semula kepada table awak. So 0.138. Okay, okay, sekarang awak dah buat dia punya list of material, and then awak dah listkan dia punya thickness, awak dah listkan dia punya K value berdasarkan K value table. So sekarang awak kena cari nilai R ataupun nilai resistance bagi setiap material dan juga nilai U value. Okay, so macam mana nak cari?
Okey. Untuk R, nilai R ataupun nilai resistance untuk outside surface dan juga inside surface, awak kena tengok pada K value table juga. Okey, kat mana nak tengok? Okey, awak pergi kepada second page. Okey, pergi kepada second page. So untuk second page ini pun akan diberi dalam masa test ataupun exam nanti. Okey, so kalau awak tengok kat sini, dia ada dua tau, A, B. Okey, ada dua. So satu untuk wall, satu untuk roof. So awak tengok soalan tu betul-betul, dia kira untuk wall, dinding ataupun roof ataupun bumbung. So dalam soalan, contoh soalan yang saya bagi adalah untuk wall. So awak tengok pada bahagian wall sahajalah. So bahagian B ni awak tak perlu tengok. So untuk outside surface, RO, dia punya emissivity adalah 0.044. Okay, 0.044. So nilai resistance dia. So awak terus tulis saja dekat sini 0.044. Okay. Okay, itu untuk RO. Untuk RI, inside surface, so tengok balik ke table. Okay, untuk RI inside, dia ada dua, high emissivity dan juga low emissivity. Dan biasanya untuk pengiraan kita akan ambil nilai low emissivity. Okay, low emissivity, unless andai kata kecuali dalam soalan dia suruh guna yang low emissivity. Okey, kita akan guna yang 0.299 lah. Tapi dalam contoh soalan yang saya bagi ni, dia tak ada cakap suruh pakai high emissivity ke low emissivity ke. So awak terus direct pakai yang high emissivity 0.120. Okey, 0.120. Okey, ni untuk outside surface dan juga inside surface. So macam mana pula dengan brick, material brick, material wall yang kat tengah-tengah ni, brick, glass wool, timber, hardwood ni, macam mana nak dapatkan dunia R? Okey, baik, mudah sahaja. Macam mana nak dapatkan nilai R adalah, saya tukar color lah, senang. Okey, awak bahagikan thickness bahagi dengan K. Sebab tu saya susun dari kiri ke kanan. So thickness awak bahagi K. Okey, maksudnya 0.22 bahagi 0.807. 0.08 bahagi 0.035. 0.22 bahagi 0.138. Okey, so sekarang ni contoh pengiraan brick. Brick R resistance sama dengan 0.22 bahagi 0.807. So jawapannya adalah saya kira 0.22 bahagi 0.807, 0.273. Okey, so awak tulis kat sini 0.273. Okey, so sekarang untuk glass wool pula berapa resisten dia? 0.08 bahagi 0.035. 0.08 bahagi 0.035. Awak akan dapat 2.286. Okey, 2.286. Okey, seterusnya untuk timber hardwood pula berapa? Okey, 0.22 bahagi 0.138. 1.594. 1.594. Okey. Okey, so bila awak dah dapat nilai R ni, awak kira nilai total berapa. So macam mana nak dapat nilai total? Tambahkan. Tambah. So awak totalkan. So 0.044 tambah 0.273 tambah 2.286 tambah 1.594 tambah 0.120, 4.317. Ini adalah nilai R total. Okey, so
last kali awak kena kira nilai U value. So macam mana nak dapatkan nilai U value? Okay, U value sama dengan 1 per R total. Jadinya 1 bahagi 4.317 sama dengan 1 bahagi 4.317, awak akan dapat 0.232. So kat sini awak dapat 0.232. Okay, so sebab saya punya kotak ni kat sini kecil, so untuk calculation ni, so untuk calculation U value ni, bolehlah awak masukkan dalam kotak ni. Masukkan dalam kotak ni pengiraan dia. So ini adalah jawapan akhir. Okay, ini adalah cara pengiraan, dan yang paling penting adalah unit. Okay, unit ni watt per meter Kelvin, meter squared Kelvin per watt, watt per meter squared Kelvin ni. So kalau untuk awak tak nak orang kata terlupa ataupun tertinggal, awak siap tulis siap-siap dia punya unit dekat kotak atas ni. Maksudnya awak tulis sekali je. So nombor-nombor kat dalam ni tak perlu letak unit. So saya akan tengok bila awak letak je unit ni kat atas, saya dah faham. Maksudnya untuk kolom yang ini, okay, untuk kolom K value ni, setiap nombor yang awak tulis unitnya adalah watt per meter Kelvin, sebab awak dah tulis kat atas ni. Okay, so ini adalah jawapan dia lah untuk contoh yang pertama. Very simple. Okay, very simple. So kat sini saya ada prepare dua soalan. So daripada dua soalan ni saya akan tunjukkan cara pengiraan. Cara pengiraan sama je. Okay, kalau awak punya wall system ada 3 layer ke 10 layer sekalipun, cara pengiraan sama. Awak listkan material, awak tuliskan, carikan dia thickness, carikan K value berdasarkan K value table. Lepas tu cari nilai resistance berdasarkan thickness bahagi K. Okay, so lepas tu dah dapatkan nilai resistance, dapatkan nilai R total dia, dah dapat nilai R total, barulah cari nilai U value. Dan ini adalah nilai U value untuk awak punya sistem dinding. Okay, so sekarang saya akan tunjukkan contoh yang kedua pula. Okay, contoh yang kedua pula. Okay, right. Okay, so awak tadi ada 3 layer dinding awak, sekarang awak punya dinding ada 4 layer. 1, 2, 3, 4. Okay, so apakah langkah pertama? Langkah yang pertama yang perlu kita buat adalah, okay, kita listkan apakah jenis-jenis material yang digunakan dalam sistem dinding tersebut. Okay, so kita listkan macam yang saya kata tadi, kolom yang pertama, row yang pertama ni, kotak pertama awak kosongkan dulu. Start dengan kotak yang kedua. So kotak yang kedua tak kisahlah awak nak start daripada inside ke, nak start daripada outside ke, tak ada masalah. Biasanya kita akan start daripada outside lah. Biasanya heat ni dia akan transfer daripada luar rumah ke dalam rumah. Okay, so kita start dengan nombor 2. So nombor 2 awak boleh refer kat sini. Ini adalah punya list of material yang digunakan untuk wall system awak. Okay, ni yang pertama. Okay, yang pertama, kedua, ketiga dan lapisan keempat. So lapisan pertama diguna brick dry. So awak tulis kat sini brick dry. Seterusnya polyurethane foam. Okay, polyurethane foam. Seterusnya digunakan untuk lapisan ketiga, digunakan hardboard medium. Dan yang keempat digunakan plaster. Okay, plaster pelat. Okay, bila awak dah listkan keempat-empat material yang digunakan untuk sistem wall awak, barulah awak tulis kat sini outside surface. Okay, outside surface iaitu RO, dan juga inside surface. Okay, inside surface RI. Okay, macam mana yang saya beritahu tadi, untuk outside dan juga inside dia tak ada nilai thickness, dia tak ada nilai K.
Okay, inside outside sama, dia cuma ada nilai R value sahaja. Okay, so sekarang kita masukkan nilai thickness untuk brick dry. So berapa brick dry? Lapisan yang pertama 100 mm, tapi kat sini dia nak dalam meter, so kita convert, dia akan jadi 0.1 meter. Lapisan kedua 0.08, lapisan ketiga 0.1, dan lapisan keempat 0.02. Okay, so sekarang thickness dah selesai. Kita sekarang akan masuk macam mana kita nak cari nilai K value pula. Okay, nilai K value. So kita nak cari nilai K value untuk brick dry. So kita tengok kepada table K value. Okay, so saya padam dulu yang tadi ni. Okay, saya padam dulu. Okay, so sekarang kita akan tengok kepada brick dry. So ini brick. Okay, brick, tapi dia gunakan yang dry betul. Dalam soalan dia nak yang dry. So inilah nilai dia 0.807. Okay, 0.807 kita tulis kat sini 0.807. Okay, seterusnya kita pakai polyurethane foam. Polyurethane foam, polyurethane foam, cari mana polyurethane foam. Okay, nombor 17. Polyurethane foam, berapa nilai K value dia? 0.024. Okay, tulis balik kat sini 0.024. Okay, seterusnya hardboard medium. Okay, berapa nilai K value untuk hardboard medium? Mana hardboard medium? Cari. Oh, ni hardboard. Okay, hardboard dia ada standard, dia ada medium. Okay, so dalam soalan dia nak yang medium tu. Okay, dia nak yang medium. So kita ambil lah yang ini 0.123. 0.123. Dan yang terakhir adalah plaster perlite. Berapa nilai K value untuk plaster perlite? Okay, plaster. So kat sini ada plaster nombor 15. Okay, tapi dia ada banyak. Dia ada gypsum, dia ada perlite, sand cement, dia ada vermiculite. Okay, so dalam soalan dia nak perlite ke? So ambil yang perlite. Berapa nilai perlite? 0.115. Okay, 0.115. Okay, sekarang settle untuk nilai K value. Okay, nak cari R value macam mana? Nak cari R value, thickness bahagi K. Okay, ini bahagi ini, ini bahagi ini, ini bahagi ini, ikut dunia row lah. Okay, bahagi. So untuk R value, okay, R sama dengan thickness bahagi nilai K. So untuk outside surface memang kita tak boleh nak kira. So macam mana kita nak dapatkan nilai resistance untuk outside surface? Tengok semula kepada K value table dan kita pergi kepada page 2. Okay, pergi pada page 2. Okay, untuk ini kita akan cari kepada outside surface adalah 0.044. Sorry, besarnya. Okay, so untuk outside surface 0.044, dan inside dia tak ada nak bagi tahu kan high emissivity ke low emissivity kan. So kita ambil yang high emissivity. Okay, kita ambil 0.120. Okay, outside 0.044, inside 0.120. Outside 0.044, untuk inside 0.120. Okay, so itu untuk outside dan inside sahaja. Tapi macam mana pula dengan material yang kita gunakan dalam kita punya sistem wall ni?
So yang ini kita kena guna menu calculation lah. Okay, so untuk dry break 0.1 bahagi 0.807, 0.124. Okay, seterusnya untuk polyurethane foam 0.08 bahagi 0.024, awak akan dapat 3.333. Okay, seterusnya hardboard medium 0.1 bahagi 0.123, awak dapat 0.813. Dan plaster pelite 0.02 bahagi 0.115, awak dapat 0.174. Okay, bila awak dah dapat nilai resistance bagi setiap material, so awak cari nilai R total. So macam mana nak cari nilai R total? Okay, awak tambahkanlah setiap nilai R yang awak dapat tadi, tambah so 0.044 tambah 0.124 tambah 3.333 tambah 0.813 tambah 0.174 tambah 0.12, so awak dapat 4.608. Ini adalah nilai R total. Okay, so selepas dapat nilai R total, awak kena cari nilai U value. So U value nak cari macam mana? U value sama dengan 1 bahagi R total. So 1 bahagi 4.608. So U value sama dengan 1 bahagi 4.608, awak dapat 0.217 watt per meter square Kelvin. Inilah jawapan akhir awak. Okay, right, itu sahaja untuk pengiraan. Simple kan? Tapi biasanya kita akan bagi trik dekat thickness, nilai thickness. Mungkin kita akan bagi unit yang berbeza. Okay, so kena tengok betul-betul unit berbeza, dan juga K value. Okay, kita akan test dekat K value macam mana awak nak tengok K value punya table tu. So untuk R awak direct kira je, tak ada masalah. U pun tak ada masalah, direct kira je. Okay, so biasanya dalam soalan dia akan tanya macam mana nak dapatkan nilai R value, macam mana nak dapatkan nilai U value. Okay, so untuk soalan ni ada beberapa soalan tambahan. Saya bagi tips kat awak. Okay, so kalau awak tengok kat sini, okay, ini adalah untuk sistem wall yang nombor 2. Okay, awak tengok sistem wall nombor 1 berapa? 0.232. So sistem wall yang pertama okay, yang pertama U value dia adalah berapa tadi? 0.232 watt per meter square Kelvin. Okay, kadang-kadang soalan akan tanya antara dua set wall system ni mana yang better, maksudnya mana yang lebih baik. So awak nak pilih yang mana? Adakah set yang pertama ataupun set yang kedua, set dinding yang pertama ataupun set dinding yang kedua? Dan biasanya dia akan minta sebab kenapa awak pilih set dinding tersebut. Okay, saya bagi awak tip, ataupun kalau awak dah tengok saya punya video yang sebelum ni, untuk menentukan satu sistem wall tu yang terbaik, material yang digunakan dalam sistem tersebut mestilah mempunyai nilai K value yang rendah, R value yang tinggi, dan U value yang rendah. Okay, so kalau kat sini set nombor 1 dengan set nombor 2 mana lebih rendah? So kita akan pilih set nombor 2. Okay, kita akan pilih set nombor 2 sebagai pilihan
dinding kita. Kenapa? Dia mempunyai nilai U value yang lebih rendah berbanding set yang pertama. Tapi biasanya kita akan tanya, kenapa kita kena pilih yang U value rendah? So macam mana nak jawab? Awak balik semula kepada apa yang dimaksudkan dengan U value ataupun thermal transmittant. Okay, macam mana kalau anda kata disuruh bagi sebab kan, kenapa awak pilih nombor 2? Okay, reason, sebab dia. Okay, ni saya bagi tips back to definition of thermal transmittant. Okay, apa yang dimaksudkan dengan thermal transmittant? Itulah jawapan. Okay, sebab kalau awak tengok balik apa yang dimaksudkan thermal transmittant ni adalah haba, kuantiti haba yang boleh melepasi satu sistem dinding tersebut. Jumlah haba yang boleh melepasi satu dinding tersebut. So maksudnya kalau kita nak reducekan haba di dalam rumah kita, adakah kita nak kuantiti haba yang melepasi dinding kita dengan yang banyak? Mesti kita nak sistem mestilah kita nak yang haba yang melepasi dinding rumah kita yang sikit. Okay, itulah dia punya reason. So kita nak U value yang rendah. Kenapa? Balik semula kepada apa yang dimaksudkan dengan thermal transmittant, iaitu nilai haba ataupun jumlah haba yang boleh melepasi sistem dinding rumah sesuatu bangunan lah, ataupun dalam dalam teknikalnya, the amount of heat that can be transferred through wall system. Okay, wall system. Okay, maksudnya berapakah jumlah haba yang boleh melepasi melalui wall system tersebut. So kita nak nilai maksudnya nilai haba yang melepasi dinding tu mestilah nak yang rendah lah, yang kecil, supaya haba di dalam rumah kita tu tak terlampau panas. Maksudnya sistem dinding kita tu dah berjaya untuk menghalang menghalang haba yang banyak daripada masuk ke dalam kita punya sistem kita punya kawasan rumah lah. Okay, kawasan rumah. Okay, so ini adalah dia punya cara pengiraan dan cara untuk menjawab. Okay, so saya kat sini saya ada bagi dua contoh. Okay, ini contoh yang pertama yang 3 layer dindingnya. Okay, contoh yang kedua saya ada bagi 4 layer. So antara 3 layer dengan 4 layer kita dah dapat nilai U value dia. So kita dah buat comparison dan kita pun dah decide nak pilih sistem yang mana dan juga sebabnya kenapa kita buat pilihan tersebut. Okay, so saya harapkan awak boleh memahami apa yang saya cuba terangkan daripada kaedah pengiraan ni. Dan nanti dalam GC saya ada bagi 3 soalan. Okay, 3 soalan untuk pengiraan ni. Awak buat, siapkan dan cuba jawab soalan-soalan yang telah diberikan. Okay, dan yang paling penting sila hantar mengikut due date yang telah ditetapkan. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. So sebarang pertanyaan, jangan malu, jangan segan untuk berhubung dengan saya, ataupun nanti kita akan buat live meeting untuk kita discuss soalan-soalan yang berkaitan tentang pengiraan ini. Okay, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.